tengok soalan H. Okey, persamaan perkataan bagi tindak balas penetralan. Jadi asid campur dengan apa? Dengan alkali. So akan menghasilkan garam dan air. Okey, contoh dia apa dia? Contohnya, okey, natrium hidroksida ni adalah sejenis alkali. So, alkali dia mesti bercampur dengan asid. Itulah apa dia? Apa dia? Asid hidroklorik. Sebab apa? Sebab klorida. Okey, hidroksida ni kan saya kata hidro ni untuk menghasilkan air kan. Okey, jadi klorida ni mai daripada asid hidroklorik. Okey, klorida ni mai daripada klorik. Okey, hidro mai daripada air. Okey, so asid bertindak balas dengan alkali. Okey, akan menghasilkan garam. Okey, ini adalah sejenis garam dan juga air. Okey, yang kedua dia kata asid sulfurik, yang ini adalah asid bertindak balas dengan kalium hidroksida, yang ini adalah alkali. So dia akan menghasilkan apa? Mula-mula tulis kalium. Okey, kalium apa? Sulfurik dengan hidroksida. Okey, hidroksida ni dia dah ambil oleh air. Jadi yang tinggal hanya sulfurik. Jadi dia akan jadi kalsium sulfat. Sulfurik dia jadi sulfat. Okey, jadi kan saya kata persamaan ni kamu tak perlu hafal pun. Kamu tengok kat situ. Okey, kamu keluarkan apa yang tinggal. Okey, kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas penetralan dikenali sebagai pentitratan. Okey, ini contoh pentitratan. Maksudnya kamu buka biuret tu sikit-sikit. Jadi air tu titik-titik ataupun asid hidroklorik tu, cair tu dia akan titik-titik keluar melalui biuret ni. Okey, dah masuk ke dalam kelalang kun. Okey, soalan air. Rajah menunjukkan susunan radar sebagai suatu eksperimen. Okey, kita ada dalam biuret ni asid hidroklorik cair. Okey, dan juga bawah dekat kelalang kun ni kita ada 25 cm padu larutan natrium hidroksida plus campur dengan larutan phenolphthalein. Okey, jadi phenolphthalein ni dia adalah sejenis penunjuk semesta. Okey, kamu boleh rujuk kepada kamu punya dalam buku teks kamu. Okey, ni larutan phenolphthalein kalau dalam keadaan berasid dia tidak berwarna, kalau neutral pun tidak berwarna, dalam keadaan alkali dia warna merah jambu. Okey, selain daripada kata litmus biru ataupun merah, kita ada lagi 3 lagi penunjuk ataupun macam mana kita nak mengkaji sifat asid dan alkali. Kalau penunjuk semesta, kalau keadaan berasid warna merah, neutral warna hijau dan alkali warna biru. Okey, sama juga. Yang ni semua adalah untuk mengkaji sifat sama ada dia sejenis asid, alkali ataupun bersifat neutral. Okey, yang ni dalam buku teks muka surat 129. Okey, patah balik kat soalan kita. Apakah tujuan eksperimen itu? Okey, apa dia? Yang ni adalah proses pentitratan ataupun peneutralan. Jadi, apakah tujuan dia? Okey, jawapan dia meneutralkan natrium hidroksida dengan asid hidroklorik cair. Okey, meneutralkan larutan natrium hidroksida dengan asid hidroklorik cair. Okey, nombor 2. Apakah kegunaan phenolphthalein? Okey. Okey, jadi untuk menentukan sama ada larutan tersebut sudah menjadi neutral. Okey, sebab dia kalau dalam keadaan neutral, okey, dia tidak berwarna. Okey, tapi dalam keadaan berasid dia tidak berwarna juga, alkali dia akan jadi warna merah jambu. Okey, jadi daripada soalan ni, larutan phenolphthalein, okey, dia bila dalam keadaan alkali, okey, larutan natrium hidroksida ni dia adalah alkali. Jadi jika dia bercampur dengan larutan phenolphthalein, jadi larutan phenolphthalein ni akan bersifat alkali. So dia akan jadi warna merah jambu. Jadi dekat dalam kelalang kun ni warna apa? Ayak dia, larutan dia akan jadi warna merah jambu. Sebab dia adalah
alkali. Jadi, kegunaan phenolphthalein ni, kita nak meneutralkan larutan natrium hidroksida guna asid hidroklorik cair. Jadi, bila larutan phenolphthalein dalam ni dah bertukar menjadi tidak berwarna, maka sifat dia adalah neutral. Jadi, dia akan bertukar daripada warna merah jambu kepada tidak berwarna. So, kegunaan dia untuk menentukan sama ada larutan tersebut, larutan dalam kelalang kon ni sudah menjadi neutral. Nombor 3. Bagaimanakah perubahan warna dalam kelalang kon pada akhir eksperimen? Jadi, saya ulang tadi. Jadi, bertukar daripada warna merah jambu kepada tidak berwarna. Seterusnya. Nombor 4. Graf dalam rajah menunjukkan perubahan pH sepanjang eksperimen itu. Kita ada paksi X ni isi padu asid hidroklorik dalam sentimeter padu. Yang ni adalah nilai pH. Yang ni adalah yang tadilah untuk soalan nombor 3 tadi dia sambung. Apakah isi padu asid hidroklorik cair yang diperlukan untuk meneutralkan larutan natrium hidroksida dalam kelalang? Tunjukkan bagaimana anda memperoleh jawapan anda dalam graf sedia ada. Jadi kita tahu nilai pH untuk neutral adalah 7 kan? So kita ambil kat sini, kat paksi Y ni lebih kurang sini. Kat sini kamu ambil pemarih. So tak ada pemarih, kamu ambil pemarih, kamu sambungkan bagi kena ni graf ni dan kamu tarik pi ke bawah. Kalau kat sini kita boleh kata 20 dengan 30, tengah-tengah dia adalah 25. So isi padu asid hidroklorik cair maksudnya 25 cm padu. Sebab dia kata nak dalam neutral kan? Neutral. So pH dia adalah 7. So dia adalah 25 cm padu. Soalan B, tuliskan persamaan perkataan bagi tindak balas antara natrium hidroksida dan asid hidroklorik. Jadi kamu tulis natrium hidroksida campur dengan natrium hidroksida, yang ni adalah alkali, campur dengan apa? Asid hidroklorik. Akan menghasilkan apa? Last sekali mesti dia akan menghasilkan air. Air main daripada hidro ni. Depan ni kita letak natrium. Natrium apa? Natrium klorida. Klorida yang ni. Hidroksida ni main dekat air. Natrium ambil dengan klorida, klorik tu. Sebab tu jadi natrium klorida. Boleh? Soalan last, nyatakan dua aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian. So kamu boleh tengok buku teks. Kamu boleh tengok buku teks. Aplikasi dia yang pertama boleh juga ubat gigi dapat meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria dalam mulut. Kalau yang kedua pembersih muka, bukan, penyegah berasid digunakan untuk meneutralkan semula kulit muka. Penyegah berasid digunakan untuk meneutralkan semula kulit muka. Lagi apa dia? Perapi rambut yang sedikit berasid dapat meneutralkan sisa syampu pada rambut dan menjadikan rambut lembut dan sihat. Kalau pertanian pula, kapur mati yang bersifat alkali dapat merawat tanah yang berasid atau meneutralkan tanah yang berasid. Kamu boleh tengok lagi lah. Yang lagi contoh dia.